Salam sejahtera dan salam serak kesayang bersama saya Janet Bennett. Fokus utama untuk edisi malam ini, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK sentiasa komited dalam menangani isu gelandangan di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata KPWK terus memberi fokus terhadap isu gelandangan sebagai komitmen dalam menangani kesan kepada kesihatan awam, keselamatan awam, kebersihan bandar dan pelancongan di Sarawak. Tegasnya isu sosial seperti gelandangan sangat rumit dan kompleks untuk ditangani bersendirian. Dalam hal ini, beliau menggesa kerjasama dan penyelarasan strategik semua pihak termasuk agensi kerajaan Sarawak atau kerajaan persekutuan, institusi swasta dan badan-badan bukan kerajaan NGO demi kesejahteraan komuniti tempatan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan ke tempat transit gelandangan TTG Sibu pada Selasa. Datuk Seri Fatimah memberitahu TTG Sibu telah menerima seramai 74 gelandangan yang terdiri daripada 55 lelaki dan 19 wanita sejak mula beroperasi pada Disember 2021. Tambahnya, daripada jumlah tersebut, sebanyak 48% gelandangan keluar secara sukarela. Menurutnya lagi, sebanyak 15% gelandangan yang transit di TTG Sibu juga sudah mendapat pekerjaan setakat 1 Februari lalu. Berita seterusnya, Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mendapat peruntukan yang mencukupi daripada bajet 2023 untuk pelaksanaan projek utiliti dan infrastruktur termasuk jalan raya. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, peruntukan tersebut penting untuk memastikan bekalan air dan elektrik dapat disalurkan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Jelasnya, hal ini penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat Sarawak secara keseluruhannya dapat dibela dengan baik. Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita dalam majlis pembarisan bersama anggota beruniform Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman juga berharap pembentangan bajet 2023 akan menumpukan kepada infrastruktur pendidikan dan perhubungan di seluruh Sarawak. Saya harapkan agar dalam bajet akan datang juga diberi tumpuan kepada bidang pendidikan di Sarawak. Ini amat kita perlukan kerana perkara ini agak ketinggalan berbanding dengan negeri-negeri yang lain, terutama dari segi infrastruktur sekolah-sekolah kita, di mana sedia maklum bahawa sebahagiannya berada dalam amat daif. Jadi perkara ini telah pun menjadi perbincangan pokok dalam perbincangan MA63 antara Kerajaan Sarawak dan juga Kerajaan Persekutuan. Jadi dalam dana yang akan dibentangkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri ini, diharap dana yang mencukupi dapat dilaksanakan, menokok tambah daripada dana yang ada supaya infrastruktur asas sekolah kita, terutama bangunan sekolah dan kemudahan pendidikan dan pembelajaran dapat dipertingkatkan. Ini penting untuk memastikan bahawa anak-anak Sarawak, terutama yang berada di kawasan luar bandar di pedalaman, mendapat peluang yang baik, memiliki kemudahan pembelajaran yang mencukupi supaya mereka dapat bersaing dengan anak-anak yang lain yang sama ada mereka berada di bandar ataupun di juru bandar. Jadi dana yang Manakala beliau menegaskan bahawa infrastruktur perhubungan harus dilaksanakan di setiap peringkat kerana ia akan menjadi pemangkin utama untuk pembangunan Sarawak pada masa akan datang. Di Limbang pula, projek pembinaan jambatan Sungai Limbang kedua telah mencapai kemajuan sebanyak 55% setakat Januari 2023 dan dijangka siap pada penghujung tahun 2024. Menurut Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, Insinyur Aidil Lariwo, projek yang menelan kos berjumlah RM187 juta ini mengalami kelewatan berbanding ujuran asal kemajuan iaitu sebanyak 88% untuk tempoh tersebut. Katanya ia mengalami kelewatan sekitar 33% daripada jadual asal dengan pelbagai alasan telah diberikan. Dalam pada itu, tegasnya kerajaan akan terus membuat pemantauan pada setiap minggu bagi memastikan pihak kontraktor mematuhi jadual pembinaan seperti yang telah dipersetujui dalam perjanjian pelaksanaan. Beliau berkata demikian dalam sidang media ketika mengadakan tinjauan ke tapak projek tersebut pada Selasa. Dalam perkembangan lain, Insinyur Aidil menaruh harapan agar bajet 2023 yang bakal dibentangkan terus memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, terutamanya bagi pembinaan lebuh raya Ben Borneo. Beralih ke perkembangan persidangan Dewan Rakyat di Kuala Lumpur dengan Ahli Parlimen Sri Aman Datuk Sri Doris Sofia Brody mohon agar Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Motek dapat memajukan agro makanan dan agro pelancongan di kawasannya. Menurut beliau, ia selaras dengan perancangan dan hala tuju dasar agro makanan negara pada tahun 2021 hingga 2030.
Katanya lagi, Kementerian Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak menyokong penuh untuk membangunkan pertanian moden di kawasan Sri Aman. Sri Aman juga telah diiktirafkan sebagai bakul makanan atau agriculture hub di Sarawak dengan izin. Ini adalah kerana tanah di kawasan Sri Aman mengikut kajian didapati subur di mana pelbagai bentuk tanaman boleh ditanam dan dimajukan di Sri Aman seperti padi, jagung, rambutan, dabai dan sebagainya yang boleh menarik lebih banyak pelaburan swasta mengusahakan tanah di kawasan Sri Aman bagi meningkatkan pengeluaran produk agro makanan. Beliau berkata demikian ketika membahas titah yang di-Pertuan Agong pada Isnin. Selain itu, Datuk Seri Doris turut memohon agar sambutan Pesta Benak yang merupakan acara tahunan di kawasannya dapat dimasukkan ke dalam kalender pelancongan nasional bagi menggalakkan pelancong datang ke Sri Aman. Dalam perbahasan sama, beliau memberitahu Sri Aman boleh dibangunkan sebagai kawasan industri pertanian moden selaras dengan Kerajaan Persekutuan sebelum ini bersetuju untuk membantu dalam memperkasakan infrastruktur pertanian di Sarawak khususnya Sri Aman. Sehubungan itu, beliau turut mencadangkan agar Kementerian Pendidikan Tinggi dapat mewujudkan institusi pendidikan tinggi seperti universiti atau institusi latihan perindustrian berteraskan pertanian di situ. Laporan berikutnya, sekitar 1.2 juta ringgit telah diluluskan di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Bersepadu Wilayah Samarahan (IRISDA) untuk 4 projek di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Simunjan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simunjan Aula Dris berkata, projek itu melibatkan 7 kampung dilaksanakan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Samarahan. Jelasnya antara kampung yang terlibat dengan projek tersebut adalah Kampung Terasi, Kampung Empelas, Kampung Simunjan Jaya, Kampung Tanjung Harapan, Kampung Tanjung Pisang, Kampung Sedilo dan Kampung Sungai Likau. Beliau berkata demikian semasa turun padang meninjau tapak projek tersebut dan menyaksikan penyerahan projek-projek berkenaan kepada kontraktor-kontraktor yang terpilih melalui tender terbuka pada Selasa. Dalam masa yang sama, Aula turut mengingatkan para kontraktor agar projek-projek tersebut dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memberi kemudahan kepada penduduk kampung yang terlibat. Manakala tamasya sukan boleh dijadikan platform untuk menyelahkan semangat perpaduan yang diterapkan dalam kalangan rakyat Sarawak. Residen bahagian Bintulu, Nyurak Keti memberitahu ini kerana Sarawak terkenal dengan sikap toleransi dan saling menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan agama dan bangsa. Mengambil contoh pasukan bola tanpa Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota Kerajaan Malaysia Maksa, wanita bahagian Bintulu yang bakal mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan, beliau berpesan kepada pasukan tersebut agar menonjolkan semangat keharmonian serta menjaga imej Sarawak supaya dijadikan contoh kepada peserta dan kontijen dari negeri lain tidak kira di dalam maupun di luar gelanggang. Beliau berkata demikian ketika memberi amanat kepada pasukan bola tanpa Maksa wanita bahagian Bintulu di Bintulu pada Selasa. Residen bahagian Bintulu itu turut mengingatkan setiap pemain agar sentiasa bersatu hati, bekerjasama dan berkomunikasi dalam apa jua keadaan. Pasukan Maksa bahagian Bintulu telah dilantik oleh Maksa Sarawak untuk mewakili dan mengetuai pasukan bola tanpa Maksa wanita Sarawak ke peringkat kebangsaan yang bakal berlangsung di Kompleks Sukan Paroi, Negeri Sembilan pada 23 hingga 26 Februari ini. Pasukan tersebut terdiri daripada 12 pemain iaitu 6 pemain dari bahagian Bintulu, 4 pemain dari bahagian Kuching dan Samarahan serta 2 pemain dari bahagian Kapit. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk UKAS Sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebut Fakta, salam UKAS.